Hari ini kita akan bersembang santai di dalam kereta bersama salah seorang daripada calon Barisan Nasional daripada Karambunai, N16 Karambunai, yaitu Dato' Yaakob Khan. Jadi kita hari ini akan bersembang di dalam segmen Berani Naik. Dato' berani? Insya Allah. saya nih satu saja yang saya takut. Oh, apa? Ini menarik. Apa itu? Takut pada Allah. Lain beras kita beli. Beras Oke, tunggukan, kita ada beberapa segmen yang menarik akan bertanya dengan Dato' secara sendiri. Nantikan, dan ia akan menjadi satu segmen yang sangat menarik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersiaran untuk sesi podcast kita Cuba Komen. Podcast kita tentu namanya Cuba Komen, supaya orang-orang yang tengok, dorang boleh terus komen dan menilai sisi seorang pemimpin negeri Sabah yang mewakili Parti UMNO, yaitu Dato' Yaakob Khan, yang juga adalah incumbent ataupun YB yang masih bertugas ataupun sebelum ini masih bertugas di Karambunai, dan juga salah seorang pernah menjawat menteri di dalam Menteri Sains untuk Sabah. Betul tak? Betul. Alright, sebelum itu Tok, boleh kalau Datuk perkenalkan dulu apa yang Datuk mahu orang Karambunai kenal seorang Yaakob Khan. Oke, terima kasih memberi saya peluang untuk program ini. Saya ini lahir di kawasan Dun Karambunai. Dun Karambunai ini rata-ratanya dulu adalah suku kaum Bajau. Suku kaum Bajau. Kehidupannya nelayan, pertanian, dan kerja sebagai buruh, itu yang kebanyakan dia. Termasuk diri saya ini kan, saya ini lahir di sebuah estate yang dulu dipanggil Labo Estate. Labo Estate, tempat saya lahir ini nama Labo Estate, yang mana estate ini kalau tidak silap saya terakhir ditutup pada tahun 1976. Jadi saya lahir di estate, membesar di estate sebagai anak seorang penoreh getah. Jadi saya ini mahir toreh getah. Saya ini mahir toreh getah, kupas getah scrap. Bangun pagi itu kan? Bergelumang dengan getah scrap nih. Pagi-pagi sudah dengan bau getah scrap nih sudah biasa lah. Jadi saya membesar di situ, bersekolah rendah di SK Gudon. Itu tuh SK Gudon nih. Di Karambunai dulu bukan banyak sekolah pun. Jadi SK Gudon ini antara sekolah rendah yang terlama di kawasan Karambunai. Saya pergi sekolah jalan kaki. Merentas hutan dari Kampung Tobobon, pergi SK Gudon tuh merentas hutan. Nah, sekolah pagi balik tengah hari. Kalau sekolah petang tuh pergi tengah hari, balik petang. Nah, itulah selama 6 tahun. Selepas itu saya melanjutkan pelajaran di sekolah menengah SMK Manggatal. SMK Manggatal ini nama dulu. Jadi mungkin ditukar dengan SMK Bandaraya. Sebab mungkin banyak orang perli-perli lah nama Manggatal. Iya. Saya orang Sabah juga tuh. Saya pergi KL, memang orang selalu cakap, ada Manggatal, ini orang Manggatal. Tuh, jadi kadang-kadang orang salah pengertian pula kan. Dalam bahasa SMK Manggatal. Jadi ada pengurusan sekolah dan PIBG buat keputusan untuk menukar nama sekolah itu kepada SMK Bandaraya. Jadi dengan kehidupan di kawasan ini semenjak lahir sehingga hari ini, sudah tentulah ramai rakan, taulan, sahabat membesar bersama di kawasan ini kan. Di semua kampung tuh adalah yang mesti pasti kenalnya. Kalau tak kenal tuh bukan orang Karambunai. Datuk tadi ada bercerita soal lahir di estate, kemudian pernah membantu untuk menoreh getah dan sebagainya. Kita nampak Karambunai ini kawasannya sedikit pesisir daripada KK. Apa yang Datuk rasakan cabaran terbesar
bagi masyarakat Karambunai ini di dalam menjalani kehidupan mereka? Yang pertama kita mau tahu kedudukan Karambunai ini. Mhm. Karambunai ini dia ada bandar raya, Mhm. ada pinggir bandar, Mhm. ada luar bandar, Mhm. ada pesisir pantai, Mhm. dan ada juga di kawasan pergunungan, yaitu bukit-bukit. Oh, oke. Oke, ini geografi Secara geografi. Karambunai. Mhm. Nah, Karambunai. Jadi itu satu. Hub-hub pendidikan semua sebut mana duduknya di Karambunai. Mhm. UMS, UIT, Betul. MILT, Ya. Politeknik, IKM, dan pelbagai lagi. Semua ada di Karambunai tahu. Mhm. Nah, hub industri KKIP letaknya juga sebagian di Karambunai. Mhm. Malahan pangkalan tentara laut, pertahanan laut yang operasi kapal selam itu duduknya di Karambunai tahu. Oi. Di Karambunai. Oke. So, kalau kita lihat pada landscape Karambunai ini, kita lihat Karambunai ini seperti apa yang saya nyatakan tadi, sudah tentu ianya menjadi salah satu sumber mencari rezeki. Mhm. Makanya penghijrahan ramai daripada luar-luar daerah Mhm. ke Karambunai ini. Mhm. Ke Karambunai ini. Jadi antara kesan berlakunya penghijrahan ini, wujudnya setinggan-setinggan. Oh, oke. Kenapa? Sebab untuk menjimat barangkali rezeki yang ala kadar. Kos sara hidup. Kos sara Mhm. hidup tuh kan. Kos sara Mhm. hidup itu contohlah kalau gaji 2.000 sebulan. Mhm. Kalau mau sewa rumah di bandaraya nih, menyewa rumah bukan murah. 1.000 lebih. Kan 1.000 Kurang-kurang. lebih. Mhm. Paling tidak pun rumah-rumah kampung 700-800. Kan. Ya, betul. Sewa bilik sih ya pun 400-500. Betul. Jadi daripada belanja 400-500 ini untuk bayar sewa apa semua, Mhm. baiklah berusaha buat rumah walaupun sebesar pondok-pondok manapun, yang Mhm. penting terlepaslah satu tanggung jawab itu membiayai penginapan ini. Penginapan dorang. Penginapan. Bayangkanlah kalau orang Ya, betul. ada anak 2-3 orang kan dengan Mhm. gaji 2.000. Mhm. Kalau bayar sewa rumah 1.000, tinggal lagi 1.000, belanja anak sekolah, kan Mhm. tambang pergi balik kerja hari-hari. Mhm. Manalah mencukupi kan. Mhm. So dengan cara begini ada buat setinggan, akhirnya dapatlah menjimatkan pendapatan. Tetapi ianya menimbulkan sesuatu perkara yang baru di kawasan itu, di mana Oke. kewujudan setinggan-setinggan. Di setinggan-setinggan ini duduk dasar kerajaan kita, PBT kita, tidak membenarkan kawasan-kawasan setinggan ini dibekalkan air dan listrik tau. Oh, oke. PBT ya. Sedangkan perkara ini adalah perkara asas. Betul. Kan, perkara asas. Betul. Yang akhirnya yang bila tidak dibekalkan air dan listrik, alternatif orang tak ada lain. Mhm. Curi lah. Curi karan. Betul. Terpaksa. Orang bukan mau mencuri pun, tapi oleh karena Tidak ada ekses. Ada ekses. Saya pernah cadangkan kepada pihak kerajaan Mhm. untuk kita mengubah peraturan ini. Oke. Kalaupun kita tidak boleh beri bekalan air kepada setiap rumah bermeter ke apa, kenapa tidak kita buat secara pukal? Maksud dia tuh lantik satu orang, kan sebagai mengetuai yang pegang 1 meter, lepas itu dia bekalkan kepada rumah-rumah. Oh, Pihak, oke. kan kemudian yang pihak contoh ada jembatan air ataupun lembaga elektrik kita nih, kolek daripada satu orang saja, taklah sakit kepala. Kan, saya tengok ini adalah salah satu kaedah untuk boleh membantu, kan mengatasi masalah pengguna, masalah pembekal. Win-win. Jadi ujung hari kita punya poin objektifnya adalah untuk memastikan masyarakat di kawasan setinggan ini ada akses elektrik. Betul. Saya pernah cadang juga nih pasal setinggan nih. Saya cakap, even dalam Dewan Undangan Negeri tahu. Saya cakap, kalau kita tidak mau ada ini setinggan, yang dikatakan menimbulkan masalah, roboh. 2 pilihan saja kita. Gadget mereka jadikan perkampungan.
tanah itu gadget bagi jadi sebagai sebuah kampung. And then selepas itu kita bolehlah masukkan bekalan air, listrik kepada mereka. Legalize. Ya, betul. Legalize. Ini antara yang saya cadangkan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri pun saya ada bawa perkara ini. Tetapi ialah kita hanya menyuarakan, yang membuat keputusan bukan saya. Oke, soalan cepu mas lah, Dato'. Dato' ini orang berpengalaman dalam politik. Tidak mustahil sekiranya Dato' menang, Barisan Nasional memerintah, Dato' mungkin akan mendapat satu istilahnya satu jawatan yang signifikan. Mungkin katakan, I don't know, bismillah, jawatan menteri mungkin. Katakanlah yang melibatkan masalah masyarakat yang Dato' sebutkan tadi itu. Apa satu pendekatan tuh? Sebab masalah Setinggan ni saya ingat bukan Karambunai saja. Ya, Masalah Setinggan ni kalau kita fokus di Sabah ni banyak tempat masalah Setinggan. Betul. Jadi apa salah satu kaedah yang segera, maksudnya kaedah yang kita kata Datuk jadi YB saja, ini kita mau selesaikan sudah masalah begini. Masyarakat tidak sepatutnya menghadapi masalah kurang bekalan elektrik dan segala macam. Sebab ini melibatkan dia punya quality of life, quality hidup masyarakat kita. Kalau Datuk diberikan satu jawatan, apa tindakan Datuk yang paling segera untuk kita kata selesaikan masalah ini? Dia macam begini ya. Kalau saya tengok, tidak ada sesuatu perkara yang tidak boleh diselesaikan. Betul. Cepat atau lambat. Untuk menyelesaikan sesuatu perkara dengan segera adalah sesuatu perkara yang bukan mustahil, tetapi apapun masalah, ia kena makan masa. Kalau kita sekadar wakil rakyat dan sekadar seorang menteri lagi, kalaulah ditakdirkan. Amin. Perkara begini perlu kelulusan daripada kabinet tahu. Sistem kita nih, apapun, dia perlu dibawa kepada kabinet untuk kita dapat kelulusan, endorsement, kelulusan. Saya pernah menyuarakan contoh masalah air yang tidak ada penghujung. Satu masa, kan? Masa itu saya Menteri KSTI, Datuk Bung Menteri Kerja Raya. Masalah air tak berhenti ini. Akhirnya saya membuat satu kenyataan tegas. Walaupun Bung ini bos saya, tetapi dalam prinsip kepentingan rakyat, saya ketepikan soal satu parti kah, satu bos kah, saya ketepikan. Saya minta pada ketika itu pengarah jabatan air, letak jawatan. Saya buat kenyataan. Dia mesti bertanggung jawab lah. Kalau tidak boleh menyelesaikan masalah, baik letak jawatan, bagi dengan orang lain yang boleh memikir, yang boleh menyelesaikan masalah air. Sampai masa itu Datuk Bung marah juga dengan saya. Marah juga dengan saya. Kenapa sampai begini kok? Saya cakap, bukan kepentingan you, bukan kepentingan saya, tapi kepentingan rakyat yang kita perlu letak di depan. Itu. Jadi, berbalik macam soalan tadi ini. Saya mempunyai satu plan perancangan di Karambunai ini. Mungkin orang lain tak terpikir, tetapi saya nak bagi tahu. Saya nak Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu ni dibahagi kepada dua. Seperti Sarawak. Ada Bandar Raya Kuching Utara, Bandar Raya Kuching Selatan. So saya menampak perkara ini adalah sangat baik untuk daerah Kota Kinabalu. Bila kita pecahkan Dewan Bandaraya Utara, Dewan Bandaraya Selatan. Supaya pentadbiran itu lebih berfokus. Bila pentadbiran berfokus, kita dapat mengenal pasti permasalahan satu-satu kawasan itu dengan terperinci. Bila kita kenal pasti dulu, pertama kenal pasti masalah. Kemudian kita cari apakah ada, apakah penyelesaian yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tengok ini perlu kita lakukan agar ianya lebih sistematik dalam menjalankan kerja. Bukan sahaja wakil rakyat itu
tetapi pihak kerajaan, pihak PBT juga dapat menikmati kaedah kerja yang baik. Kan? Nah, itu pandangan daripada saya. Kalau saya boleh buat segera ini, saya nak buat segera tahu. Jadi maknanya Dato' sedikit menekan lah. Kalau boleh. Jadi maknanya sekarang bandaraya ini tidak mempunyai kapasiti yang cukup untuk melaksanakan kerja-kerja Dewan Bandaraya yang sebetulnya. Saya tidak juga menyatakan Dewan Bandaraya kita ni lemah atau tidak pandai kerja, kan? Saya tidak mengatakannya demikian. Tetapi untuk memberikan perkhidmatan yang lebih berkesan, dia kesimpulannya begini kan. Kalau satu benda besar tuh kita mau tangani dengan kelompok pekerja yang kecil, dia tidak akan dapat menyelesaikan menyeluruh tuh. Kualiti perkhidmatan. Akhirnya kualiti perkhidmatan kita tidak sampai. Itulah yang menyebabkan parit tersumbat, longkang tersekat, rumput panjang, tunggu ada aduan, baru kita bertindak. Sedangkan kita melantik kontraktor tahu. Betul. Kontraktor, contoh penyelenggaraan lampu jalan. Lampu jalan. Sepatutnya kontraktor yang diberi tanggung jawab ini, tugasnya buatlah tinjauan, ronda. Satu-satu taman tuh, bukan hari-hari pun satu tempat tuh kan. Berskala. Buat lawatan berskala. Longkang, buat lawatan berskala. Macam di kedai, terutama dia kedai-kedai pekan tu kan. Taman-taman perumahan. Orang bayar cukai tahu. Ya, betul. Orang bayar cukai pintu. Tapi untuk apa orang bayar kalau perkhidmatan tidak sampai? Atau tidak setimpal dengan bayaran yang diberikan. Betul tak? Betul. Kutipan sampah. Jadi ini benda-benda nih, kadang ada orang melihat dia remeh, kecil, tetapi kesan dia sangat besar. Betul. Ini perlu diberi perhatian. Dan yang paling penting saya melihat di kawasan Karangbunai ini, untuk kita susun semula kampung-kampung nih, terutama sedingan-sedingan nih. Betul. Saya paham dan tahu. Mereka bukan pun berniat mau tinggal di tempat keadaan begitu yang tidak selesa apa semua. Kita letakkan diri kita di tempat dorang. Kita selesa kan tidak hidup. Cuba nanti kita ada masa saya bawa adik pergi kampung Numbak. Kampung area Karangbunai. Ada di kawasan Dun Karangbunai ini. Kampung Numbak ini di mana kampung ini dulunya kampung asal tuh hanya orang-orang tempatan, nelayan Bajau yang duduk. Tetapi apabila satu masa pihak kerajaan melaksanakan pembangunan pembinaan pangkalan tentera laut di Karangbunai ini, beberapa kampung dipindahkan. Dipindahkan ya, kampung Sabang, Lok Buta, Lok Madas, Lok Bunung. Ini nama-nama kampung yang dipindahkan. Sejumlah 432 keluarga kalau saya tidak silap. Dipindahkan ke kampung Numbak ini. Mereka dijanjikan kononnya pemindahan sementara. Sementara tidak sementara sekarang sudah lebih 20 tahun. Kalau kita tengok kehidupan masyarakat di situ, saya bukan merendahkan mereka di situ atau menghina, tidak terniat sama. Tetapi sejujurnya saya cakap, rasa simpati saya melihat keadaan hidup yang tidak cukup selesa untuk mereka di sana. Jadi ini perlu kita beri perhatian tahu untuk kita susun semula. Kalau boleh saya potong, Dok. Tadi Dato' ada bercerita juga soal Dun Karangbunai ini ada di kawasan luar bandar. Dan juga ada penempatan masyarakat yang berada di kawasan Setinggan. Ya sudah tentu Setinggan ini dengan komposisi masyarakat yang berpendapatan rendah. Dan kadar pengangguran di Sabah ini juga agak sedikit tinggi. Jadi kalau bukan sedikit tinggi, banyak tinggi. Ya, kadar pengangguran di Sabah dia agak sedikit agak tinggi lah. Sebutan betul deh. Dan kita sebenarnya daripada kerajaan warisan sampai kerajaan JRS, dia ada satu janji yang susah untuk ditepati, yaitu
peluang pekerjaan untuk masyarakat ini. Jadi sekiranya Barisan Nasional ataupun Datuk sendirilah ditakdirkan menang dan diberikan jawatan untuk Dun Karambunai secara spesifik, macam mana untuk kita menangani ataupun kita memberikan peluang yang lebih baik kepada masyarakat ini untuk mendapatkan peluang daripada segi pekerjaan kepada mereka supaya mereka boleh meningkatkan status ekonomi mereka. Tadi saya ada sebutkan Karambunai ini salah satu kawasan industri. Yes. KKIP. Oke. KKIP ini luas, beratus kilang ada di situ. Dan rata-rata yang bekerja di situ adalah anak-anak tempatan kita. Oke. Tetapi satu cabaran KKIP ini, bagaimana kita menarik investor masuk ke Sabah, terutama di sini. Oke, itu. Bagaimana kita menarik investor? Karena dengan hadirnya investor ini membuka industri, sama ada perkilangan ke apa dan berbagai kan, akan melahirkan peluang pekerjaan. Betul? Jadi untuk menarik pelabur nih datang ke Sabah nih, beberapa perkara basic yang perlu kita sediakan. Pertama, bekalan elektrik yang cukup. Oh, betul. Kedua, air yang cukup. Betul. Ini basic tau. Masa saya sempat jadi menteri, bila ada pelabur-pelabur coba datang di sini. Perkara asas yang mereka tanya dulu, 1 tahun berapa kali bekalan elektrik terputus? Air berapa kali terputus dalam tempoh 1 tahun? Ini antara pertanyaan asas daripada pelabur. Kita dorang mungkin mereka berharap 1 tahun 2 kali, 3 kali atau 4 kali, 5 kali lah. Kan? Boleh tahan lah. Tetapi saya mau tak jawab salah. Mau jawab malu pun ada. Takkanlah kita jawab, kami 1 minggu listrik kami mati 2 kali, 3 kali. Air kami 1 minggu 2 kali, 3 kali akan putus bekalan. Ini berlaku. Jadi berbalik kita kepada apa yang tadi pokok tu, bagaimana menarik, mencipta peluang pekerjaan. Kuncinya kita sediakan bekalan elektrik dan air yang mencukupi untuk negeri Sabah, khususnya di Dun Karambunai ini, yang mana terletaknya hub industri kita. Bila kita cukup, yakin dan percayalah, pelabur akan datang. Kenapa? Sebab pelabur ini tujuannya satu ya, datang melabur. Cari keuntungan. Iya, betul. Keuntungan. Bila dia mencari keuntungan, sudah tentu basic yang saya cakap tadi itu menjadi keutamaan. Bayangkan macam mana mau berniaga. Restoran pun kalau you berniaga, 1 minggu 3 kali putus air, bekalan air, putus bekalan elektrik. Bukankah boleh tutup kedai gulung? Iya, betul. Jadi siapa pelabur mau ambil risiko? Takkan ambil risiko. Jadi kita gesah untuk bila kita mendapat tampuk kuasa kerajaan negeri Sabah, selesaikan masalah ini dulu, barulah kita dapat selesaikan masalah lain yang akan menyusul sendiri datang. Saya cakap tadi kan, bila lengkap sudah ini, pelabur datang, peluang pekerjaan ini akan datang sendirinya. Iya, betul. Peluang pekerjaan datang sendiri, tinggal lagi terpulang kepada rakyat itu sendiri, mau bekerja atau tidak. Berbalik pada soalan kita tadi, Datuk. Di Sabah ini, dia masalah air dan masalah elektrik ini sudah menjadi semacam masalah keturunan lah kita boleh sebut. Sebab sudah terlalu lama dan 1-2 kerajaan berganti, perkara yang sama dijanjikan, tapi tidak mampu untuk secara tuntas menyelesaikan masalah tersebut. Kalau ditakdirkan Barisan Nasional memimpin negeri Sabah sekali lagi dan masyarakat mahu memberikan peluang itu, apa kaedah ataupun apa komen daripada Datuk bahawa Barisan Nasional lah wira atau satu parti yang boleh dipercayai bahawa masalah ini akan selesai? Sebenarnya masalah air nih,
macam saya cakap awal tadi, tidak ada masalah yang kita tidak boleh selesaikan, kan? Cuma sejauh mana kita serius, tidak serius untuk menyelesaikan. Saya bawa cerita berkenaan air, terutama di kawasan Karamunai, Panggar, Kota Kinabalu nih ya. Sumber air kita daripada loji rawatan air Telibong di Tempeluri. Oke, itu satu daripada sumber bekalan air kita, air bersih kita. Yeah. Loji yang pertama dibuat sana pada tahun 1976. Oh, Oke, 1976. Saya lupa berapa kapasiti. Tetapi waktu dia dibina, kapasiti air itu lebih daripada cukup. Oh, waktu itu. Waktu itu, kan kenapa? Masa itu kalau saya silap Kerajaan Berjaya. Kenapa saya cakap cukup? Kalau kita dari Tuaran mau pergi Kota Kinabalu, kita hanya dapat melewati beberapa kampung saja. Ini yang kita lalu sekarang ini. Tumbuh kemudian nih. Iya. Tumbuh kemudian. Kalau saya sebut dari Tuaran dulu, kalau kita driving dari Tuaran, pertama kita akan singgah ke Pekan Berungis. Selepas ke Pekan Berungis, kita singgah di Telipuk, Pekan. Dalam antara Berungis dengan Telipuk, ini baru ada 2-3 kampung. Kemudian Telipuk ke Menggatal. Kita melalui beberapa kampung sahaja. Sampailah ke Inanam pun begitu, seterusnya ke Likas, ke Kota Kinabalu. Itu jumlah kampungnya baru berapa saja. Zaman itu kan. Tetapi bila pembangunan, terutamanya di bawah era Kerajaan Barisan Nasional, pembangunan terlalu rancak di negeri Sabah ini, khususnya di Karamunai ini. Di Karamunai ini, penggunaan air itu sudah melebihi daripada jumlah bekalan. So, supply and demand sudah tidak balance. Bekalan dengan penggunaan sudah tidak seimbang. Apa tidaknya lagi ditambah dengan industri pun menggunakan air terawat. Universiti, IPT di kawasan ini seperti yang saya cakap semuanya ada. TLDM semua ada. Tambah lagi perumahan. Tengok kita lalu ini. Wan Sulaman ini, apartemen, housing di sini. Semua tertumpu di sini. Pusat-pusat perumahan itu. Sudah tentulah bekalan air pada yang masih dari 1976 itu tidak mencukupi. Kan? Sehinggalah pihak kerajaan pada Kerajaan Barisan Nasional menambah satu loji di Telipuk, di Tempeluri itu. Loji Telibong 2 dia panggil. Loji Telibong 2 yang agak besar. Capacity dia. Tapi saya yakin dan percaya, loji itu juga dalam masa tertentu nanti akhirnya tidak mencukupi bekalan. Apabila pembangunan berterusan. Makanya saya cakap, untuk bekalan air ini, kita perlu rangka untuk 50 tahun akan datang bermula hari ini. Oh yes. Oke. Untuk 50 tahun akan datang, kita kena rangka dari hari ini. Dan sebelum sampai 50 tahun tuh, setiap 20 tahun atau setiap 10 tahun, kita kena buat kajian semula. Buat kajian semula. Supaya bekalan air kita ini sentiasa ada. Bumi Arab nih. Hujan setahun sekali tuh. Saya tidak ada tadahan air itu. Saya tidak dengar pun ada masalah bekalan air. Bumi Sabah nih, negeri di bawah Bayu nih, yang banyak turun hujan, boleh masalah air. Bayangkan. Berbalik tadi cerita berkenaan loji. Masa kerajaan BN di bawah kepimpinan sekarang Tun Musa Aman sebagai ketua menteri masa itu, pihak Barisan Nasional merancang untuk membina loji empangan air di Kaiduan Pinampang. Sempat. Tetapi orang-orang politik menggunakan ini dijadikan bahan politik. Kononnya bila bina empangan di situ akan mendatangkan musibah, akan menghilangkan kampung, apa semua.
mulalah digunakan NGO untuk buat bantahan sehingga terbantut pembenahan loji. Nah, sekarang bukan nggak orang yang ikut membantah itu menghadapi masalah air. Ambil kau. Jadi cari cerita pendeknya, sebenarnya isu air ini dia pernah diusahakan di zaman Barisan Nasional, tetapi sebab naratif politik pada waktu itu pembangkang lah kalau boleh kita sebut. Betul. Menyanggah. Betul. Jadi maksudnya kaedah yang sama akan dilakukan oleh Barisan Nasional kalau memerintah sekali lagi. Oh, sudah tentu. Saya melihat satu perkara lagi tentang air ini. Sistem penswastaan kita. Kita nih, kalau saya tidak silap, ada 3-4 syarikat yang diberikan konsesi merawat air nih. Tetapi sistem penswastaan kita nih kan, kalau saya lah punya pandangan, sistem berat sebelah. Oh, kenapa tuh? Kenapa saya cakap begitu? You pun boleh jadi kontraktor buat rawatan air nih, tahu? Sebab loji kerajaan punya, segala apa semua tersedia itu kerajaan punya. Syarikat ini hanya melaksanakan kerja rawatan air. Yang saya dipahamkan kontrak mereka ini mau ditamatkan pun susah. Seperti macam selagi ada bulan bintang dan matahari. Ini kontrak yang diberi nih. Kita mesti cari kontrak itu dari siapa. Jadi kenapa saya cakap ini penswastaan berat sebelah? Mereka hanya buat perkhidmatan merawat air. Setiap air yang keluar dari loji rawatan akan setiap titik itu dihitung sebagai berniaga konsesi. Air sampai kah tidak kah itu bukan urusan dia. Pipe pecah kah patah kah itu bukan urusan dia. Oh, penyelenggaraan bukan under kontraktor ini. Betul. Pihak kerajaan terpaksa melantik lagi syarikat-syarikat lain untuk buat penyelenggaraan pipe dan berbagai lagi ini. Jadi kadang kalau kita cakap kurang bijak, orang yang duduk di sana nih marah pula kan, marah pula. Dia cakap kita salah kan, tetapi itulah yang berlaku. Realitinya. Realitinya itulah yang berlaku. Kalau perkara ini kita dapat atasi, saya contohkan macam di Selangor, Sabas. Kan? Sabas nih daripada air sungai kepada loji masuk pipe, sampai kepada pengguna. Tanggung jawab itu syarikat. Iya betul. Sabas. Kan? Tapi tidak di Sabah. Ini pun salah satu penyumbang kepada permasalahan air ini. Kalau boleh kita sedikit lebih kritikal tuh. Datuk sebut dia ada masalah kontraktor yang satu tidak buat penyelenggaraan, cuma membuat rawatan air sahaja. Dan mereka ini macam Datuk sebutkan, selagi ada bulan dan bintang ini kontraktor semua adalah di situ. Jadi kalau Barisan Nasional memerintah, macam mana kita mau selesaikan masalah ini? Sebab kalau apa yang saya faham, kontraktor ini tidak kompeten. Setuju. Jadi macam mana kita mau selesaikan masalah ini? Sebab hujung hari kita mesti tahu bukan sahaja kapasiti empangan yang cukup, tetapi juga penyelenggaraan yang baik. Nanti hujung hari pipe sana pecah, pipe sini pecah, kita potongan air tetap berlaku. Komen Datuk. Ini kan kita sebarang perjanjian, agreement. Ada terma dan syarat kan. Betul. Akhirnya kita kena berbalik kepada perundangan. Melihat apa yang tercatat dalam terma. Saya mau komen pun susah juga, saya tidak nampak terma tuh. Kan? Kita tidak nampak terma tuh. Secara teknikal. Secara teknikal, nanti orang pula tiba-tiba surat saman datang pada kita. Jadi biarlah nanti kalau ditakdirkan insya-Allah kita jadi kerajaan, kita apatah lagi perkara-perkara begini kita perlu buat kajian semula. Kajian semula, lihat daripada segi perundangan dan berbagai sudut. Bagaimana untuk kita dapat menyelesaikan masalah ini. Itu yang saya lihat lah. Oke, Tok. Sebelum kita masuk ke segmen politik, Tok. Ini orang suka dengar lah nih. Cerita politik. Sebelum kita masuk kepada sesi rapid fire question.
Saya akan tanya Dato soalan sebagai contoh mie goreng atau nasi goreng. Dato cuma perlu pilih salah satunya. Itu rapid fire question lah. Oke. Oke. Gen Z hari ini tuh dorang banyak terlibat dengan musik, dan saya yakin musik hari ini berbeza dengan musik di zaman Dato. Oh iya, jauh. Bahkan saya Nah, dengar musik sekarang pun saya kira, aduh apa nih. Jadi dalam konteks musik tuh, Dato lebih ke arah K-pop atau hip hop? saya lebih kepada hip hop. Dato hip hop. Oke. Saya suka hip hop. MU atau Arsenal tuh? Liverpool. Oh iya, Dato Wah. Liverpool. Oh, sudah baru tukar kan? Bro, dulu, kini, Oke. selamanya. Wah. You never walk alone, bro. Oke tuh. Kalau kita bercerita tentang pemimpin daripada segi pembangunan, Tun Mahathir, Dato Sri Najib. Dia dua-dua ada kelebihan. Oh, ini menarik tuh. Kalau kita Oke, boleh extend bagi sedikit kuasa ini. Saya lebih bersikap rasional. Oke. Saya membesar di era Tun Mahathir. Oke, ya. Kita tidak boleh nafikan jasa Tun Mahathir ini kepada negara kita nih. Betul. Tak ada orang pun boleh menafikan Mhm. bahwa Mahathir ini bapa pembangunan Malaysia. Mhm. Ya. Saya dari bangku sekolah sampailah bekerja Mhm. di era Tun Mahathir. Iya. Kan Malaysia ini menjadi terkenal di seluruh dunia di era Tun Mahathir. Cumanya sahaja Tun Mahathir ini dari segi politiknya setelah bersara dia kembali semula dari negarawan sampai jadi bahan ejekan, ada bahan tomahan orang apa semua kan, tapi tak ada yang lama, tak ada yang baru. Alright. Gitu, kan tak ada yang lama, tak ada yang baru. Sebab banyak anak-anak pemimpin-pemimpin yang ada ini lahir di bawah kepimpinan Tun Mahathir. Ya, betul. Jadi betul. kita jangan lupa jasa orang lama. Cuma mungkin ya perselisihan politik lah sedikit selepas itu. Perselisihan politik itu saya cakap bagi saya cara pribadi. Kesilapan Tun Mahathir apabila dia sudah bersara dalam keadaan yang orang sanjung, terhormat, negarawan, bila dia balik kepada politik dalam era yang berbeza dalam era dia, akhirnya berlakulah perkara-perkara yang di luar jangka kita. Kan, di luar jangka kita. Berlakulah apa yang berlaku. Berlakulah apa yang berlaku. Kan, beza dengan Najib. Bagi saya Najib ini seorang yang sangat berjiwa besar. Oh ya. Selain berjiwa besar, Najib mempunyai jiwa rakyat. Kenapa saya berani katakan begitu? Apa yang dilakukan Najib semua berkepentingan rakyat. Di Sabah, dari sudut Sabah kita lihat kita lihat masa era Najib jadi Perdana Menteri lah banyak menteri dilantik daripada Sabah. Ya, termasuk Datuk Syafi'i. Sapi Abdal, Hanifah luar bandar waktu itu ya, menteri luar. Ya. Menteri luar kan. 5-6 orang menteri, pembantu menteri, kemudian pegawai-pegawai, pengarah-pengarah diangkat daripada Sabah waktu era Najib. Najib Razak, yes. Kemudian kita melihat bagaimana Najib membina ekonomi negara. Semua orang taklah jadi kaya semua orang, tetapi untuk cari makan itu tidak susah. Sehingga kan orang dari negara lain jiran kita, daripada Filipina, Indonesia, Thailand, kan, Cambodia, sekelilinglah Asia kita nih berbondong-bondong ke Malaysia. Kenapa mereka datang ke Malaysia ini? Sumber rezeki. Asia Tenggara lah terutama. Kalau kita bersusah macam dorang, siapa mau datang sini? Kan? Kalau kita bersusah, tinggal lagi orang kita saja yang anak-anak kita, setengah anak-anak kita ini terlalu memilih kerja. Terlalu memilih kerja. Bagaimana Najib membina ekonomi? Bagaimana Najib membina pembangunan sekolah, hospital, dan pelbagai. Paling besar di Sabah itu apa? Apa tuh? Pen Borneo. Oh yes.
Tapi lebur raya soalan tanpa susulan cukai. tuh. Wah, ini menarik. Soalan susulan. Tapi Pen Borneo belum siap. Soalannya tuh salah siapa? Ini masyarakat mau dengar secara straight ya. Salah siapa? Bagi saya lah. Oke. Salah pemimpin Sabah. Oke. Daripada Pati mana tuh? Balik kita tukar kerajaan. Oke. Bila tukar kerajaan Oke. adalah antara yang menteri kah pemimpin tuh, kontraktor pun mau ditukar. Ya itu. Bila tukar kontraktor, dibatal kontraktor asal, untuk proses melantik kontraktor baru ini, dia perlu makan masa tahu, kan perlu makan masa. Mungkin setahun, ada yang boleh jadi 2 tahun, ada yang jadi 3 tahun. Ini menyumbang kepada kelewatan. Lagi satu saya melihat di Sabah nih, kenapa kita punya Pen Borneo ini lewat berbanding Sarawak. Apabila saya ride motor, saya nih riders, bikers. Kalau jalan bawa motor pergi Kuching ini perkara biasa bagi saya sudah. Saya bikers. Saya sudah bawa motor sampai pergi Kalimantan, Banjarmasin, Pontianak. Pontianak. Lalu Pontianak. Jauh. Saya ni suka main motor. Jadi balik kita Pen Borneo Sarawak dengan Sabah. Saya tengok di Sarawak pembenahan Pen Borneo dia, mereka buka jajaran baru. Jajaran baru maksudnya? Maksudnya dia tidak melalui pekan-pekan, dia tidak menggunakan jalan yang sudah sedia ada untuk dinaik taraf kepada Pen Borneo punya jalan. Jadi bila dia buka jajaran baru, beberapa perkara memudahkan dia. Satu, ganti rugi tanah orang tak banyak. Iya, betul. Oke. Pemindahan utility tak berlaku. Iya betul, tiang-tiang elektrik. Saya contoh ini jalan kita lalu. Bila kita besarkan jalan nih, elektrik kena pindah, pipe air kena pindah, talian telepon kena pindah. Ini semua kos tau. Satu, kos itu satu hal. Cukup tenaga tak? SESB, lembaga elektrik, telekom, untuk orang-orang yang memindahkan benda ni bukan sedikit. Jalan bukan 1-2 kilometer. Jadi ini menyumbang kepada kelewatan. Satu, keduanya kos yang tinggi. Kalau benda tu sepatutnya bikin jalan ni RM1, akhirnya menjadi RM10. Kenapa? Ada perkhidmatan tambahan dia lain-lain lagi. Untuk melaksanakan sebelum melaksanakan projek. Untuk melaksanakan projek itu dan ongoing projek itu. Jadi akhirnya di Sarawak ini dia dapat buat kerja dengan cepat dengan kos yang rendah. Berbanding di Sabah. Tambah lagi mungkinlah ada lagi orang-orang tertentu, orang-orang berkepentingan. Bos, elemen sikit jalan. Bos, elemen sikit bos jalan ni di sini. Saya ada tanah sini bos, kasih dekat sikit. Jadi tanah saya ni bolehlah naik harga sikit. Ada. Oh ada perbincangan begitu. Ada begitu. Supaya harga tanahnya naik. Naik, harga tanah naik. Nilai dia kan. Berbalik kepada soal Pen Borneo tadi tuh. Jadi Datuk ada menyatakan beberapa hal lah tentang masalah Pen Borneo ini lambat. Salah satu daripadanya adalah berkenaan dengan pertukaran kontraktor. Jadi sekiranya Barisan Nasional memerintah ditakdirkan memerintah untuk penggal ini, ada cadangan tidak untuk menukar kontraktor ataupun Barisan Nasional lebih bersifat realistik? Kita perlu menyelesaikan hak rakyat yang sudah lama tertangguh ini. Barisan Nasional ni, trademark dia berkhidmat untuk rakyat. Yes. Berkhidmat untuk rakyat. Tiada sebab kita mau tukar kontraktor kalau kontraktor buat kerja dengan baik. Tetapi kalau kontraktor tersebut yang dapat kerja-kerja tender ni gagal melaksanakan kerja mengikut jadual atau lebih jauh ketinggalan ke belakang, rasanya perlu kita tukar sebab kita mau memberi perkhidmatan yang cepat kepada rakyat. Saya contoh masa saya Menteri KSTI dalam program Jendela. Program Jendela ni adalah pembinaan jaringan internet ke seluruh Sabah. Dia panggil Jendela, di mana pembinaan menara-menara telekomunikasi macam yang kita nampak atas bukit, apa semua tu kan. Masa tu saya duduk menteri,
peruntukan yang diberi oleh kerajaan persekutuan kalau saya tidak silap 3,4 billion. Oh, banyak. Besar sangat. Besar. Besar sangat peruntukan. Untuk jendela. Jendela. Oke. Dia panggil program itu jendela. Mhm. Kerja ini jadi lambat. Kenapa? Mhm. Saya tekankan balik di situ. Kenapa dia lambat? Berlaku masing-masing menjaga kepentingan. Oke. Kepentingan apa tuh, Tok? Satu macam JKR dia dengan kepentingan JKR. Mhm. Nanti ini PBT kita majlis-majlis daerah dengan kepentingan daerah. Jabatan tanah dengan dia punya kepentingan jabatan tanah. So kontraktor ni ini apa ni kementerian untuk melaksanakan kerja ini untuk mendapatkan sesuatu kelulusan. Contoh kita buat di depan kita nih satu menara. Oke. Kita perlu dapat kelulusan daripada JKR, dapat kelulusan dari PBT, jabatan tanah. Kalau itu tanah milik individu, kita kena cari lagi siapa tuan punya Pampasan. tanah. Pasal kita letak poin menara nih bukan suka hati. Dia mesti ada distance antara satu tiang dengan satu tiang agar dapat menyalurkan coverage yang cukup. Ini kan. Jadi akhirnya saya buat keputusan bagaimana. Saya panggil semua pihak ini yang saya sebut, duduk semeja, kita buat one stop center. So apa permohonan pun pergi sini saja. Supaya mempercepatkan proses. Saya tekankan kepada mereka, kita lewat memberi perkhidmatan kepada rakyat menyiapkan proyek ini, berarti kita lewat memberi perkhidmatan kepada rakyat. Betul. Lewat siap, rakyat yang lewat dapat perkhidmatan. Yang rugi bukan kontraktor, rakyat yang rugi. Betul lah? Betul. Itu yang saya tekankan balik-balik kepada kontraktor dan jabatan kementerian yang terlibat agar kita fokus bantu rakyat, selesaikan masalah perkhidmatan kepada rakyat sesegera yang boleh kita buat. Alright. Nih, beginilah semua apapun dia akan berbalik perkara asas. Jangan ada birokrasi. Kurangkan birokrasi. Kalau boleh hapuskan birokrasi. Apatah lagi korupsi. Ini masuk ke segmen politik ya. Dia pancing untuk masuk segmen politik. Oke, Tok, kita masuk segmen politik. Wah, ini ramai orang suka dengar nih. Kita di Sabah nih, kita semakin hari semakin banyak pati. Betul. Oke, macam cendawan tumbuh selepas hujan. Iya, macam terlalu banyak pati. Sangat. Oke. Dan tapi kita ada beberapa pati tunjang lah, pati-pati utama kan. Seperti contoh PJRS, Barisan Nasional sendiri, Warisan. Dan setiap daripada pati ini sebenarnya menawarkan perkara yang tidaklah jauh berbeza betul antara satu dengan yang lain. Jadi di dalam kepelbagaian pati-pati yang ada di Sabah sekarang itu, kenapa UMNO? Kenapa Barisan Nasional? Sepatut diberi mandat. Oke. Cantik soalan nih. Saya suka. Kita kena berbalik kepada sejarah dari awal Sabah sehingga hari ini. Dari selepas merdeka, kerajaan pertama kita kerajaan USNO. USNO 10 tahun jadi kerajaan, digantikan dengan kerajaan Berjaya. Berjaya 10 tahun diganti pula dengan kerajaan PBS. 10 tahun PBS digantikan dengan kerajaan Barisan Nasional. Barisan Nasional pula 15 tahun, 13-15 tahun. Panjang nih masa BN nih. Selepas BN digantikan pula dengan kerajaan Warisan. Selepas kerajaan Warisan, inilah kerajaan JRS ini. 7 kerajaan sudah pernah menerjui kerajaan negeri Sabah. Daripada 7 nih, sudah tentu kita dapat menilai mana satu lebih baik. Perbandingan. Janganlah kita tidak boleh menilai daripada 7 kerajaan ini mana yang kerajaan yang lebih baik. Saya bercakap bukan kerana saya orang Barisan Nasional atau UMNO. Tetapi pembangunan di Sabah ini
Bohong orang kalau cakap BN tak ada buat apa-apa di Sabah nih. Oh yes. Bohong. Ya. Pendusta. Pendusta. Bahwa apa yang ada di Sabah nih, rata-ratanya adalah di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Yes. Jadi di situ kita lihat bahwa hubungan kerajaan negeri dengan persekutuan ini perlu. Kalau sekarang nih saya tengok, asik-asik kita bawa isu ME 63, Yes. ME 63. Setiap kali pilihan raya, isu yang sama diangkat. Ya. Kenapa kami orang UMNO Sabah nih tidak perjuangkan Sabah kah? Kan? Kita orang UMNO di Sabah tidak perjuangkan hak Sabah kah? Tidak sayang Sabah kah? Kalau saya ini diibaratkan nyawa saya nih diperlukan untuk dipertaruhkan untuk negeri Sabah ini pun saya pertaruhkan. Nah, itu sayangnya saya Sabah. Saya tunjukkan sayangnya saya kepada Sabah. Jadi kalau kita lihat isu-isu tempatan local party ini sejak dibawa, Sabah nih kan, berapa ramai anak Sabah nih yang mempunyai kemampuan pendidikan dan pelajaran yang setaraf dengan orang-orang di Semenanjung. Betul? Takkan kita main kampung saja, bos. Kita mesti mau lahirkan pemimpin nasional. Iya, betul. Bukan pemimpin kenegerian saja. Betul. Sayanglah kalau kita gunakan hanya untuk di kampung kita saja, di negeri kita saja, tetapi kita tidak dapat tonjolkan ke peringkat nasional. Betul. Betul. Come on lah. Sudahlah cerita main kenegerian nih. Tapi ada soalan susulan. Orang Sabah dia katalah masyarakat Sabah beranggapan bahwa kita mau jadi macam Sarawak. Sarawak ini kenapa dia nampak hebat? Sebabnya Sarawak ini didominasi oleh parti lokal. Jadinya parti lokal ini dia tidak perlu untuk mendengar arahan-arahan daripada Semenanjung. Dia punya naratifnya lah. Jadi apa komen Dato'? Kita tidak salah untuk kita mencontohi Sarawak nih. Tidak salah. Tetapi politik kita, permainan politik Sabah ini samakah kita dengan Semenanjung? Kita dari satu pilihan raya kepada satu pilihan raya, tidak ada satu hari kita tidak main politik. Sabah. Sarawak, selepas pilihan raya, dia fokus kerja, memikirkan macam mana membina negeri, macam mana membawa ekonomi, macam mana pikirkan perut rakyat. Ini Sarawak, di Sabah, macam saja. Dari satu pilihan raya ke satu pilihan raya, tidak ada satu hari tidak ada cerita politik. Jadi macam mana kita mau mencontoh Sarawak? Kalau Datuk diberikan mandat untuk memimpin di Karambunai, DUN 16 Karambunai, apa janji ataupun apa tekad Datuk untuk diberikan kepada masyarakat Karambunai ini? Saya nih kan orang yang paling tidak suka berjanji. Saya nih paling tidak suka berjanji. Kenapa? Saya takut. Kalau saya berjanji saya tidak dapat tunaikan. Pada pilihan raya lepas, apa yang saya janjikan, saya akan memberikan perkhidmatan tulang 4 kerat saya. Tulang 4 kerat saya. Jadi di sepanjang saya menjadi wakil rakyat dalam tempo 5 tahun itu, nanti saya akan bawakan saya punya report card. Ini menarik. Saya ada buat report card, sinarai-sinarai kerja, apapun sepanjang saya menjadi wakil rakyat selama 5 tahun. Sebelumnya. Jadi saya akan edarkan nanti selepas saja penanaman calon, dalam masa kita berkempen, saya akan edarkan berkenaan dengan report card saya selama 5 tahun itu. Jadi saya janji apa-apa tapi
tulang 4 kerat saya, insya Allah saya akan nambahkan tulang 4 kerat saya untuk rakyat Sepengar. Itu yang saya janji. Maksudnya tulang 4 kerat Dato adalah hak rakyat Karambunai. Yes. Sekiranya diberikan mandat. Setuju. Oke, alright, Tok. Terima kasih sudi melapangkan waktu di Coba Komen. Walaupun di dalam jadwal yang agak padat, ini beberapa hari lagi kita akan menuju kepada penamaan calon. Dan activity campaign akan bermula. Jadi terima kasih, Tok. Terima kasih kembali juga memberikan saya ruang dan peluang untuk bersama ini broadcast kita ini. Terima kasih.